أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat 16. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Assalamualaikum. Ayat yang lepas, ayat 15 kan? Satu ayat je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Faqala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam ilmu. Dan kedua-duanya berkata, Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan kami di atas ramai daripada hamba-hambanya yang beriman. Okey, pengajaran pertama. Dalam banyak nikmat yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, nikmat yang paling besar dan agung, ialah nikmat ilmu. Kerana dengan ilmulah manusia akan kenal penciptanya, dan mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Dan dengan ilmulah manusia akan dipandu untuk mendapat redha Allah. Untuk mendapat redha Allah dan syurganya. Yang kedua, ayat ini mendorong manusia agar sentiasa mencari ilmu
yang benar, lebih daripada mencari harta. Yang ketiga, apabila Allah sayang dan cinta kepada seseorang, maka Allah akan memberi ilmu yang benar kepada hamba-Nya. Tetapi Allah akan memberi dunia dan harta kepada siapa yang dia cintai dan tidak cintai. Yang keempat, sesiapa yang memiliki ilmu hendaklah sentiasa bersifat tawaduk. Sesiapa yang memiliki ilmu hendaklah sentiasa bersifat tawaduk. Dan tidak sombong. Kerana dengan bersifat tawaduk atau merendah diri, Allah akan semakin mengangkat darjahnya. Alhamdulillah. Yang kelima, antara adab orang yang diberi nikmat oleh Allah ialah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan menggunakan ilmu tersebut kepada perkara yang diredai oleh Allah. Okey. Yang terakhir, bukan semua mereka yang diberi ilmu akan mendapat redha Allah.
Sebaliknya, akan mendapat laknat Allah sekiranya ia tidak diamalkan dan disampaikan. Okey, kod kata-kata ni. Kata Abu Ad-Darda. Kata Abu Ad-Darda. Abu Darda ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Celakalah bagi mereka yang tidak berilmu dan celakalah 7 kali bagi mereka yang berilmu dan celakalah 7 kali bagi mereka yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey. Ayat 16 ayat malam ni kaitan dengan ayat lepas. Ayat lepas Allah bagi tahu kelebihan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Iaitu Allah bagi kepada kedua-duanya ilmu. Maka ayat malam ni Allah sebut khusus kelebihan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa warisa dan telah mewarisi. Waris. Dah jadi bahasa Melayu. Warisa telah mewarisi Sulaiman. Nabi Sulaiman Daud. Nabi Daud. Siapa yang mewarisi daripada siapa? Ha? Mana tahu? Ha? Apa dia? Oh, sebab Daud ayah dia. Jadi Sulaiman anak dia. Okey, sebab kita dah tahu. Tapi kalau kita tak tahu, kita boleh tahu daripada struktur bahasa Arab dan barisnya. Warisa tu fi'il madhi kan? Betul? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Fa'il dalam bahasa Arab apa barisnya? Fa'il. Marfu' kan? Yang mana marfu'? Sulaiman. Kemudian Daud baris apa? Bila baris atas apa makna? Maf'ulun bih. Jadi yang mewarisi Sulaiman, yang diwarisi Nabi Daud. Kan? Nabi Sulaiman mewarisi daripada Nabi Daud AS. Okey, ayat ni Allah tak sebut Nabi Sulaiman mewarisi apa. Hanya disebut Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Mewarisi apa, Allah tak sebut. Jadi bila tak sebut, agak-agak apa yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman daripada bapaknya. Apa dia? Ilmu. Dari mana kita tahu?
Ha? Sebab ayat sebelum ni cerita pasal apa? Ilmu. Dan nikmat yang paling besar ialah ilmu. Cuba buka ni. Kata-kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ni. Apa yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman daripada Nabi Daud alaihi wassalam. Okey, qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni seorang ulama tafsir. Dan dia terkenal dengan kitab tafsirnya. Dan nama kitab tafsirnya apa dia? Tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir wa qawluhu, dia mentafsirkan ayat Allah, wa warisa Sulaimanu Dawud. Mewarisi apa? Dia huraikan. Ai fil mulki wan nubuwah. Dia mewarisi dari segi mulk, kerajaan dan kenabian. Kenabian itu sebenarnya asasnya apa? Ilmu. Walaysal murad, dan bukan maksud mewarisi itu ialah wirasatul mal, mewarisi harta. Kenapa? Kenapa maksud ayat ni bukan mewarisi harta? Sebab is law kana kazalik, kalau maksud mewarisi ialah mewarisi harta, lam yakhussa Sulaiman wahdahu min baini sairi auladi Daud. Kalau mewarisi harta, Nabi Daud tidak akan mengkhususkan kepada Sulaiman sahaja. Sebab syarat mewarisi harta mesti semua dapat. Boleh faham? Jadi dia kata bukan harta. Kenapa? Kalau harta, tak patut Nabi Sulaiman seorang dapat. Semua kena dapat. Itu daripada kefahaman ulama. Fa'innahu qad kana. Kenapa? Nabi Daud ni ada banyak anak tak? Banyak anak? Berapa? Tak tahu. Okey. Fa'innahu qad kana li Dawud mi'atu imra'atin. Cuba terjemah. 100 perempuan. Kerana bagi Nabi Daud ada mi'ah. Mi'ah apa dia? 100 imra'ah. Apa maksud perempuan? Isteri. Jadi Nabi Daud ada 100 isteri. Kalau 100 isteri, anaknya agak-agak berapa? 200. Mana tahu? Mesti banyaklah kan? Kalau anak banyak, takkanlah bagi harta pada Nabi Sulaiman seorang, tak adil. Maka maksud mewarisi di sini ialah kerajaan dan kenabian. Okey. Boleh kahwin yang ramai ke? Itu syariat dahulu. Syariat kita hanya 4. Dan ada hadis mengatakan Nabi Sulaiman pun ada 100 orang isteri. Jangan tiru. Okey. Walakinnal murad, akan tetapi yang dimaksudkan ialah wirasatul mulki, mewarisi mulk, kerajaan dan an-nubuwah, kenabian. Dan satu lagi sebab bukan harta, maksudnya ialah sebab fa innal anbiya, sesungguhnya para nabi la turathu amwalahum. Sebab satu lagi sebab para nabi tidak mewarisi harta kepada anak-anak mereka. Kan Nabi kata apa? Kami tidak mewarisi dirham dan dinar, tapi kami mewarisi ilmu. Itu antara sebab lain lah. Sebagaimana akhbara bizalika Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi sebut. Rujukan tafsir Ibnu Katsir, jilid yang ke-6, muka surat 182. Okey. Apa pula kata Ibnu Qayyim dalam menghuraikan ayat wa warisa Sulaimanu Dawud? Wa amma qauluhu ta'ala wa warisa Sulaiman Dawud ialah, ini pendapat Ibnu Katsir. Apa dia? Mirasul ilmi wan nubuwah. Mewarisi ilmu dan nubuwah. La ghair. 2. Ilmu dan
Yang tadi kerajaan dan kenabian. Yang ni dua juga tapi tak ada kerajaan. Itu pendapat ulama. Wahaza bittifaq, dan kata Ibnu Qayyim ini adalah sepakat ahli ilmu minal mufassirin, daripada kalangan ahli-ahli tafsir wa ghairihim. Rujukannya Miftah Darus Sa'adah. Jilid 1 muka surat 67. Okey. Jadi kalau orang tanya, Nabi Sulaiman mewarisi daripada bapaknya apa dia? Ilmu dan kenabian ataupun ilmu dan kerajaan. Okey, kita balik pada ayat kita. Waqal, dan dia berkata. Sebab itulah harta ni, adakah nak dapat harta mesti bekerja? Tak. Mana tak payah kerja dekat rumah pun mesti boleh dapat. Kerja tak? Kerja tak sebulan ni? Kerja. Kenapa kerja? Kata duduk kat rumah boleh dapat. Betul tak? Ada harta, tak perlu kerja dapat. Ada. Contoh? Ada orang kaya. Tapi bila tu? Bila bapak mati dululah. Kalau anak mati dulu, tak dapatlah. Okey. Jadi kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ulimna, kami diajar. Kami diajar. Mantiqa. Mantiqa apa dia? Percakapan. Kalam. Percakapan. At-tayr. Burung. At-tayr ni, seekor burung ke banyak? Mana tahu? Kalau seekor apa dia? Tayrun. Satu. At-tayru. Banyak. Sama je. Beza ada alif lam dia. Kalau seekor apa dia? Tayrun. Kalau jamak at-tayr. Ada tak perkataan tayr dalam surah lain? Surah apa? Baca ayat tu. Wa arsala alaihim tayran, bukan ta'iran. Sebab Allah utuskan burung yang menghancurkan tentera bergajah. Seekor ke ramai? Seekor ke banyak? Banyak. Okey. Nabi Sulaiman sebut, kami diajar percakapan burung. Wa utina, dan kami diberi. Kami diberi dari kulli. Setiap sesuatu. Okey, persoalannya, burung ni bercakap tak sama-sama dia? Burung ke ataupun apa saja binatang lah. Sama-sama mereka bercakap tak? Dan mereka boleh faham tak? Boleh. Yang tak faham siapa? Okay. Jadi kelebihan Allah bagi pada Nabi Sulaiman apa dia? Bukan kelebihan Nabi Sulaiman ialah Allah jadikan burung bercakap. Bukan. Kelebihannya ialah Nabi Sulaiman faham apa yang dicakap oleh binatang. Dan di sini, adakah Nabi Sulaiman faham burung saja bercakap? Binatang lain, adakah Nabi Sulaiman tak faham? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Nabi Sulaiman faham semua percakapan binatang-binatang.
Kalau semua binatang, kenapa Allah sebut burung sahaja? Kata ahli tafsir, sebab satu burung tu memang tentera. Tentera kepada Nabi Sulaiman. Jadi binatang lain tak jadi tentera, maka Allah sebut khusus burung. Okey. Ayat kedua, dari segi logiknya, antara burung dengan binatang yang lain, yang mana lebih sukar? Lebih sukar untuk kita dengar, untuk dekat dengan kita, apa dia? Burung. Betul kan? Sebab dia sentiasa terbang. Jadi kalau burung yang sukar, yang jauh, yang susah nak dekat dengan kita, pun Nabi Sulaiman boleh faham, maka binatang yang lain, logiknya Nabi Sulaiman akan faham. Okey, kemudian kami diberi dari setiap sesuatu. Apa maksud ni? Cuba tengok tafsir dia. Wa utina min kulli syai'in. Apa maksud? Kami diberi dari setiap sesuatu. Oh, bukan. Yang lain. Cuba tengok yang bawah. Bawah lagi. Oh, tak ada. Ada lagi tak yang lain? Oh, tak ada. Saya tak masukkan. Okey, balik pada ayat. Okey. Kami diberi dari setiap sesuatu. Apa maksud dia? Kalau kita fikir secara logik apa dia? Mula-mula Allah bagi ilmu. Kemudian Allah bagi dia mewarisi kerajaan. Jadi maksud setiap sesuatu ialah apa sahaja yang memudahkan untuk Nabi Sulaiman menguruskan kerajaannya. Termasuklah Allah gerakkan angin, jin, binatang untuk menjadi tentera Nabi Sulaiman. Jadi maksud setiap sesuatu apa sahaja yang memudahkan urusan kerajaan Nabi Sulaiman. Macam Allah bagi kemudahan kepada Zulkarnain. Kerajaan Zulkarnain dengan kerajaan Nabi Sulaiman, mana lebih besar? Mana tahu? Setiap? Tapi Nabi Sulaiman kerajaannya di mana? Di Palestin. Zulkarnain kerajaan di mana? Timur dan Barat. Jadi mana lebih besar? Zulkarnain. Jadi Allah bagi juga Zulkarnain apa saja yang memudahkan urusan kerajaannya Timur dan Barat. Apa kemudahan tersebut? Zulkarnain Allah sebut dalam surah apa? Kafikan. Okey, apa? Apa kemudahan yang Allah bagi pada Zulkarnain untuk dia menguruskan kerajaan Timur dan Barat? Fa'atba'a sababa. Fa'atba'a, kemudahannya ialah sababa. Biasa dengar tak sababa? Biasa kan? Apa mana sababa? Sebab lah. Apa sahaja sebab yang memudahkan urusan kerajaan Zulkarnain Allah bagi. Sekejap duduk kat timur, sekejap duduk kat barat. Macam mana dia pergi tu? Masa tu ada tak My Airline? Tak ada kan? Asia pun tak ada. Tapi macam mana dia boleh pergi tu? Daripada hujung timur sampai hujung barat. Allah permudahkan. Itu juga maksud wa utina min kulli. Allah bagi apa saja kemudahan yang diperlukan oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Okey, kemudian Allah kata apa? Inna. Sesungguhnya haza, ini adalah lahua.
Ini adalah lam ni apa dah? Apa lam? Siapa tahu? Lam apa? Lam taukid. Sesungguhnya jadi dua taukid. Satu inna, yang kedua lam. Bila Allah nak tegaskan sesuatu ayat, Allah guna harfu taukid, huruf penegasan. Dan lagi kalau Allah nak tegaskan, Allah guna dua. Satu inna, satu lam. Ada satu ayat yang biasa kita baca, yang Allah nak tegaskan dan Allah guna dua harfu taukid, dua huruf penegasan daripada surah lazim. Surah apa? Yang ada inna dengan lam. Sebut ayat tu. Ha? Innal insana la fi khusrin. Sesungguhnya manusia pasti dalam kesukaran, dalam kerugian. Okey, sesungguhnya ini kata Nabi Sulaiman pasti adalah al-fadlu. Fadlu apa dia? Anugerah ataupun kelebihan, al-mubin yang jelas, yang nyata. Okey. Jadi apa yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman, kerajaan, boleh faham bahasa burung, adakah menjadikan Nabi Sulaiman sombong? Tak. Apa bukti? Apa saja kelebihan dia kembalikan, tengok. Dia boleh faham bahasa burung. Apa bahasa diguna? Apa ayat diguna? Ha? Apa bahasa ayat Nabi Sulaiman yang diguna untuk menunjukkan dia ada kelebihan, boleh faham bahasa burung? Ha? Ulimna. Kami nak ajar. Apa bahasa Qarun yang digunakan bila Allah bagi kekayaan, dia guna ayat yang menunjukkan dia sombong? Ana apa? Oh, tak belajar ayat Qarun, ha? Siapa tahu? Surah Al-Qasas, innama utituhu ala ilmin indi. Tengok dia kata apa? Kata Qarun. Sesungguhnya hanyalah surah Al-Qasas. Ayat berapa ni? Cuba terjemah. Sesungguhnya hanyalah utituhu, aku diberi. Diberi apa ni? Harta kekayaan. Sebab apa? Berdasarkan ilmu indi. Sebab ilmu yang aku miliki. Dia mana menunjukkan kesombongan Qarun. Dia mengakui harta tu Allah bagi. Tapi sebab apa Allah bagi? Sebab ilmu aku. Dia tak kata ilmu yang Allah bagi. Ini ayat-ayat orang yang sombong. Sebab tu antara ayat yang sombong, satu indi, di sisi aku. Yang kedua li, milik aku. Ini ayat-ayat orang sombong. Yang ketiga ana. Indi kata-kata siapa? Qarun. Ini sebab kelebihan saya lah. Ilmu saya. Saya memang orang cerdik. Itu ayat-ayat menyebabkan orang tu jadi sombong. Ataupun li. Li milik saya. Ini ayat siapa pula? Li. Ayat siapa? Fir'aun. Siapa ingat ayat ni? Alaysa li mulku. Dia berbangga. Bukankah mulku Misra, kerajaan Mesir, li milikku? Surah apa? Zukhruf. Ayat? Tak ingat. Okeylah. Boleh ingat surah pun dah okey. Okey.
Yang ketiga, ana. Ini ayat siapa ni? Ayat siapa? Ha? Kuat sikit. Pemilik kebun. Tak ada lagi yang sebelum tu. Lagi jahat. Ha? Iblis. Baca ayat dia. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripadanya. Dan lepas tu diikuti oleh pemilik kebun. Ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak harta. Ayat-ayat ni ayat-ayat orang yang sombong. Ayat orang tak sombong, Nabi Sulaiman. Kami diajar. Bukan ilmu yang aku dapat sendiri. Dan wa'utina kami diberi. Dan lepas ni kita akan jumpa ayat Nabi Sulaiman. Bila Allah bagi kelebihan yang lagi banyak, apa dia kata? Hadza min fadli. Semua ni adalah anugerah daripada Tuhanku. Bukan sebab kelebihan aku. Jadi biasa orang dapat harta ataupun kuasa sangat sukar untuk merendah diri dan kembalikan kelebihan kepada Allah. Biasa-biasa dapat harta ataupun pangkat, dia akan melampau. Apa dalil? Manusia bila ada harta ataupun kuasa, kebanyakannya melampau. Bukan? Surah Lazim juga. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia la yatgha pada. Pasti akan tagut, melampau. Sesungguhnya Allah kata manusia pasti akan melampau. Dua huruf taukid. Inna dengan lam. Bila tu? Bila tu manusia akan melampau? Ar-ra'ahu maknanya bila dia rasa dirinya kaya, dia mula yatgha, tagut, melampau. Okey. Kita balik pada ayat kita. Ayat seterusnya apa? Okey. Kelebihan seterusnya Allah bagi pada Nabi Sulaiman. Wa husyira. Dan husyira pada? Dikumpulkan. Saya nak sebut sikit bahasa Arab. Kalau khalaqa. Makna apa? Dia mencipta. Tapi kalau satu baris, satu baris jadi apa? Yang pertama, baris depan. Sebelah akhir, baris bawah. Khuliqa. Jadi kalau khalaqa maknanya mencipta. Huruf yang sama, tapi bila bertukar baris jadi dicipta. Khuliqa makna dia dicipta. Biasa tak makna? Huruf yang sama yang mengubahkan makna apa dia? Baris dia. Okay, Ustaz bagi contoh lain. Daraba. Makna apa? Memukul. Tukar jadi ayat dipukul. Duriba. Huruf pertama baris depan, sebelah akhir baris mana dipukul. Okey. Contoh lain, hasyara. Hasyara apa makna? Mengumpul, menghimpun. Tukar ayat, dihimpun. Ni ayat kita ni. Husyira. Terjemahannya dikumpul.
Apa dia? Okey, soalan dia, kalau teks bahasa Arab tak ada baris, macam mana dia nak tahu makna me ataupun di? Dan orang Arab ni, bahasa dia, tak ada baris ke, tak ada titik, dia tahu. Daripada struktur ayat, dia faham. Sebab tu Quran asalnya ada tak baris? Titik ada tak? Tak ada. Titik pun tak ada, baris pun tak ada. Macam ni lah. Cuba baca. Baca. Inilah rupa asal Al-Quran. Tapi orang Arab boleh baca tak? Boleh baca. Bila duduk satu-satu, tak ada ayat lah, tak ada maksud. Tapi bila dalam struktur ayat, dia tahu maksudnya apa dan barisnya macam mana. Macam kita lah. Kita, kalau perkataan tu tak ada baris, boleh baca tak bahasa Melayu? Boleh baca? Bahasa Melayu kalau tak ada baris, boleh baca? Boleh baca kan? Okey. Kalau bahasa Kelantan ditulis, tak ada baris, boleh baca? Baca. Cuba baca. Mungkin orang yang tak pernah dengar orang Kelantan cakap, boleh dia baca apa? Gedeba kan? Gedeba kan? Gedeba kan? Tapi kalau orang Kelantan dia boleh baca dengan betul tak? Walaupun tak ada baris. Sebab apa? Sebab bahasa dia. Orang Kuala Lumpur kata gedeba. Tak, gedebe. Boleh faham? Begitulah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab ayat Quran akhirnya ada titik dan ada baris? Tak. Bila orang dah bukan Arab, mula masuk Islam. Mereka tak fasih bahasa Arab, kadang-kadang baca salah. Maka ditaruh titik. Lepas tu ditaruh baris. Itu pun salah juga baca. Lepas tu lagi tu orang benar. Tak faham juga. Ada baris, ada titik, tak faham. Okey, dihimpun. Li Sulaiman untuk Sulaiman. Junuduhu. Junud apa dia? Tentera-tenteranya. Ini kelebihan lagi yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman, iaitu dihimpun untuk Nabi Sulaiman tenteranya. Daripada apa? Biasa tentera kepada kerajaan, apa dia? Orang. Tapi kelebihan Nabi Sulaiman, minal jin. Dari kalangan jin. Jin ni nampak ke tak? Tak nampak. Macam mana jadi tentera tapi ketua dia tak nampak? Macam mana? Boleh tak? Mungkin Allah bagi kelebihan pada Nabi Sulaiman, dia nampak. Mestilah nampak. Kalau tak nampak, macam mana boleh nak bagi arahan? Tapi kita tak nampak jin. Siapa pernah nampak jin? Yang pasal orang tua tak nampak, yang nampak budak kecil kan? Asif pernah nampak jin? Apa dia? Tak dengar? Kan orang tua suka cerita anak dia nampak jin, dia tak nampak. Jadi soalan, betul tak orang boleh nampak jin? Ada dalil? Apa dalilnya? Ada dalil tak? Tak boleh nampak jin. Sebab manusia tak boleh nampak benda gaib kecuali Allah yang tunjukkan. Nabi Muhammad pun tak boleh nampak kecuali dengan izin Allah. Jadi siapa yang mendakwa dia nampak jin, dia adalah jin. Sebab hanya jin boleh nampak jin. Okey. Dikumpul untuk Nabi Sulaiman tenteranya, satu daripada jin, yang kedua wal ins dan manusia. Ins manusia. Wat tayr dan burung.
Fahum yuza'un. Lalu mereka pada yuza'un diatur, disusun. Lalu mereka, tentera-tentera itu diatur, disusun. Menggambarkan apa? Walaupun tentera Nabi Sulaiman ramai, ada burung, ada jin, ada manusia, tapi semuanya tersusun. Menunjukkan orang beriman bila ada tentera ke apakah, tersusun dan tertib. Tak ada yang lagi ramai, lagi kacau bila. Bukan. Okey. Cuba buka ni yang tafsiran. Okey. Kata Ibn Katsir, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala menceritakan tentang hambanya, abdihi, hambanya dan nabinya. Hambanya dan nabinya dan anak kepada nabinya, iaitu Sulaiman bin Daud. Jadi Allah nak, kata Ibn Katsir dalam ayat yang kita tadabbur tadi, Allah nak cerita apa? Cerita tentang hambanya dan nabinya, iaitu Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Apa dia? Apa ceritanya? Innahu rakiba, Nabi Sulaiman menaiki yauman, satu hari, fi jaishihi. Jaishi sama dengan jundun ataupun junud. Bersama tenteranya, jami'ahu, semua tenteranya. Minal jin, daripada jin wal ins, dan manusia, wat tayr. Berapa jenis? 3. Okey. Huraiannya pada fal jinnu wal ins yasiruna ma'ahu. Jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman di darat. Burung, wat tayru, burung, sairatun ma'ahu. Burung pula terbang bersama Nabi Sulaiman, tuzilluhu, daripada atas, dan meneduhkan kepanasan Nabi Sulaiman dan tentera. Boleh faham? Jadi, apa fungsi burung? Meneduhkan, membayangi tentera Nabi Sulaiman. Bi'ajnihatiha, dengan sayapnya, minal har, daripada panas. Wa ghairihi, dan selain padanya. Wa ala kullin, dan ala kulli hal, min hadhil juyus, daripada tentera 3 jenis ni, manusia, jin dan burung, ada waza'atun. Waza'atun. Kita ayat apa tadi? Yuza'un kan? Yuza'un daripada waza'ah. Waza'atun. Daripada perkataan yuza'un. Apa makna yuza'un? Iaitu ada waza'atun. Apa makna waza'atun? Nuqaba. Nuqaba kita tak pernah dengar, tapi naqib pernah dengar. Apa makna naqib? Naqib ni ketua ataupun pengawas. Jadi Allah nak bagi tahu setiap semua tentera ni 3 jenis orang, jin dan burung, ada naqib masing-masing. Apa tugas naqibnya ataupun ketua? Yaraduna menyusun awalnya sampai ke akhir tentera. Maka tidak ada suara yang ke depan dan tidak ada suara yang ke belakang. Semua tersusun rapi. Okey, wala yata'akhkhar anhu, dan tidak ada yang terlewat. Fahum yuza'un, mereka disusun, diatur, yuhbasu awalihum, ditahan yang awal supaya tidak berkecamuk, tidak ke depan dan tidak ke belakang. Okey, itu maksud yuza'un. Kita balik pada ayat. Tak ada dah. Okey. Hatta. Jadi tentera tu berjalan kan? Allah nak cerita ni. Sampai bila ni? Sampai ke mana? Hatta. Sehingga. Iza. Iza apa dia? Apabila.
Apa beza iza dengan is? Is telah berlaku, iza akan berlaku. Sehingga apabila atau pada mereka sampai ataupun mendatangi ala wadi, ke wadi itu lembah, an-namli, semut. Jadi tentera Nabi Sulaiman ni ramai tak? Ramailah. Dengan orangnya, dengan jinnya, berjalan, tiba-tiba sampai satu lembah yang tempat itu banyak namlu. Inilah surah kita. Nama surah kita apa dia? Surah semut. Lembah semut. Satu tempat yang penuh dengan semut. Maka qalat, telah berkata. Kenapa qalat? Dan kalau lelaki, qala kan? Kalau perempuan, tamata. Kenapa qalat? Mu'annas. Macam mana Syah boleh masuk kat sini? Fokus lah, fokus. Ni Ustaz Mu'in ni, bukan Ustaz Syabuddin. Telah berkata namlatun. Seko ke ramai? Seko. Betina ke jantan? Mana tahu betina? Ada tak? Kenapa banyak gangguan? Lah terus. Ni siapa dia punya? Sini. Okey, telah berkata seekor semut. Jadi namlatun ni ada dua pendapat. Kata Ibn Ashur, namlatun tidak bukan adalah menunjukkan seekor semut. Bukan nak bagi tahu betina ataupun jantan. Itu kata Ibn Ashur. Pendapat kedua mengatakan namlatun ialah seekor semut betina. Ada dua pendapat. Jadi kalau namlatun menunjukkan seekor semut, tak ada masalah. Tapi kalau namlatun menunjukkan seekor semut betina, timbul soalan. Kenapa betina yang bagi arahan? Semut ketua dia perempuan, betina. Mana Udis tahu? Pernah hidup bersama semut. Betul tak? Yang kalau semut ni ketua dia betina, betul? Ada bukti ya? Ada bukti. Saya biasa dengar tapi saya tak tahu ada bukti ke tak. Betul? Syafiq ada bukti? Geografi. Tapi bukan dalil pada Quran dan hadis. Okeylah, katalah kalau betul. Kenapa betina jadi ketua? Katalah betul. Kenapa betina? Apa rahsia dia? Adakah semut-semut jenis penakut? Apa dia? Jadi kita nak kata ketua dia betina pun sebenarnya kita tak ada bukti. Kan? Apatah lagi ada pendapat mengatakan namlatun menunjukkan satu, bukan menunjukkan jantina. Okey, tak apalah. Telah berkata seekor semut, ya ayyuha, wahai an-namlu. An-namlu ni ramai ke satu? Banyak ke satu? Wahai semut-semut. Udkhulu. Masuklah. Okey, sekarang dia perintah kepada siapa ni? Ramai kan? Apa menunjukkan ramai? Apa menunjukkan ramai? Wow. Kalau perintah pada seorang, coba. Udkhul.
Kalau satu. Kalau perintah pada dua, udkhula. Tambah alif. Kalau perintah pada ramai, lelaki, udkhulu. Udkhulu. Kalau perintah pada ramai perempuan, udkhulna. Okey. Jadi dia kata, wahai semut-semut, masuk kamu semua masakinakum. Tempat tinggal kamu. Hasib, boleh baca. Dah boleh baca? Betul ke ni? Boleh baca? Tulisan Ustaz dah cantik sikit kan? Okey. Kenapa ketua semut ni suruh semua semut-semut masuk sarang? La yahtimannakum. Dia bagi tahu sebab. Supaya tidak. Yahtimannakum. Apa dah? Memijak ataupun membunuh kamu. Supaya tidak memijak kamu oleh Sulaiman. Wa junuduhu, dan tentera-tenteranya. Wahum. Sedangkan waw ni dipanggil, kita belajar bahasa Arab nanti, wawul hal. Kalau terjemah wawul hal, sedangkan. Supaya Nabi Sulaiman dan tenteranya tidak memijak kamu. Sedangkan dalam keadaan la yash'urun, mereka tidak sedar. Okey. Allah cerita detail lah tentera Sulaiman, 3 jenis orang, jin, burung. Lepas tu bila bergerak sampai satu tempat yang banyak semut kat situ, semut pula bercakap dan bagi arah pada semut-semut yang lain. Semua masuk sarang. Sebab supaya kamu tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tenteranya dalam keadaan mereka tak. Apa message yang Allah nak bagi tahu? Ataupun apa pengajarannya? Apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Kuat sikit. Kuat sikit. Itu yang saya terjemah tu. Mesejnya apa dia? Pengajarannya apa? Jadi tidak ada satu ayat pun melainkan mesti ada pengajaran, mesti ada. Tuh, tengok. Tengok sebelah kiri anda. Di atas. Bukan tengok jam sebelah tu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran kami turunkan kepada engkau yang bahagian depan. Mubarakun, penuh dengan kebaikan. Antara kebaikan Al-Quran ialah kita dapat pengajaran, kita ikut, kita selamat. Tapi macam mana nak dapat mubarakun, pengajaran? Lihat baru dengan kita tadabbur ayat-ayatnya. Sekarang kita dah tadabbur, tapi satu step lagi. Hujung ayat apa dia? Waliyatazakkara. Selepas tadabbur, ambil tazakkur, pengajaran. Sekarang kita dah faham maksud ayat ni. Sekarang kita nak ambil tazkirah. Apa pengajaran? Satu. Bila semut ni bagi arahan kepada semut-semut lain supaya masuk sarang. Dia begitu tak sebab? Pengajarannya apa?
Bila kita nak perintah ke, nak larang sesiapa, anak ke pelajar, kena begitu sebab. Supaya apa? Supaya mereka faham dan mudah nak buat. Sebab mereka faham. Jangan kita suruh ataupun larang, tak beritahu sebab. Pergi masuk tidur awal. Kenapa? Masuk je. Anak rasa apa? Pelik kan? Tapi kata-kata tidur awal, supaya kita boleh bangun awal, supaya kita boleh bersyukur kepada Allah. Alaih. Satu. Yang kedua, pengajaran kedua. Ayat ni kata ahli tafsir ada pengajaran yang sangat besar. Jadi, pengajaran kita boleh bila kita berfikir. Okey, pengajaran kedua apa dia? Ambil berat apa tu? Okey. Tak berapa jelas. Tak berapa clear. Sebenarnya dah dekat dengan pengajaran yang terbesar. Iaitu, Allah nak bagi tu semut yang kecil boleh berfikir nak jaga keselamatan orang di bawah dia dan tidak pentingkan diri. Semut ni, 6 melatur ni dia tak kata, okey, aku tahu dah tentera Sulaiman nak datang. Yang penting aku selamat. Kamu lantak kamu. Tak ada berfikir macam tu. Manusia ramai tak berfikir macam tu. Kubur masing-masing. Betul? Semut ni ada cakap tak? Okey, kubur masing-masing. Kamu pandai-pandai tak? Binatang yang tak berakal pun ada perasaan untuk selamatkan orang lain. Maka orang beriman lagilah kena ada perasaan untuk selamatkan orang lain. Apatah lagi sifat orang beriman apa dia? Sifat orang beriman. Berkasih sayang. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang beriman tidak beriman dengan sebenarnya sehinggalah dia sayang saudaranya sebagaimana kalau dia nak diri dia selamat, dia kena pastikan kawan dia selamat baru dia beriman. Sikap ni ada pada semut. Dia kata, kalau aku nak selamat diri aku seorang, aku pentingkan diri. Aku tak bagus. Boleh faham? Sekarang kita tengok orang Palestin kan? Betul? Ditindas, diserang, dibunuh dengan kejam. Tapi ramai tak orang Islam di luar sana, tak ada perasaan macam semut ni. Betul? Mana apa tu? Mereka ni lebih teruk daripada semut. Pengajaran besar. Patut kita orang beriman jauh lebih baik daripada semut. Jangan pentingkan diri. Selamatkan diri dia, okey. Yang lain, satu. Itu pengajaran kedua. Pengajaran ketiga apa dia? Kenapa dia nak selamatkan yang lain? Kalau dia selamatkan diri dia, dosa tak semut ni? Dosa ke tak? Dosa Ibrahim. Kalau dia selamatkan diri dia saja. Dosa ke tak? Tak jawab, ya ataupun tak. Kalau semut selamatkan dirinya sahaja, berdosa ke tak? Tak, sebab apa? Sebab dia bukan mukallaf. Tapi kenapa dia nak selamatkan yang lain, walaupun tak berdosa? Sebab dia tahu, kalau yang lain semua mati, dia tak akan hidup dengan sempurna. Mana mungkin yang lain mati, dia hidup seorang-seorang. Betul tak? Dia perlukan orang lain. Ta'awun. Atau pemikiran apa dia panggil? Apa? Saya tak tahu apa istilah. Tapi bukan kutu. Bukan kutu. Maknanya dia kata, kalau yang lain aku biarkan mati, aku duduk seorang-seorang, aku juga susah. Sebab mereka ada kerjasama tak? Bila contohlah, nak bawa gula ke, nak bawa barang kan? Dia boleh tak tarik gula seorang-seorang? Tak boleh. Tambah-tambah gula tu 1 kilo kan? Lagi perlu bantuan. Jadi kita jangan pentingkan diri. Sebab apa? Contohlah, kita tak pergi masjid, tak bergaul dengan orang. Tapi bila kita mati, kita perlu tak orang? Perlu. Mula cari orang masjid. Muka tak pernah nampak. Okey.
3. Yang keempat. Yang keempat apa dia? Apa kata semut ni? Masuk sarang kamu supaya Nabi Sulaiman dan tenteranya tidak pijak kamu dalam keadaan mereka. Maksudnya apa? Ha? Bukan itu. Dengar. Semut kata pada semut-semut lain, masuk sarang kamu supaya Nabi Sulaiman dan tentera tidak pijak kamu dalam keadaan mereka tak sedar pun mereka pijak kamu. Apa dia? Kenapa dia bagi macam kemaafan lah? Kenapa? Sebab semut ni cukup kenal Nabi Sulaiman, walaupun ada kerajaan besar, tapi Nabi Sulaiman adalah seorang yang adil dan tidak zalim. Dia tak akan pijak. Kalau pijak pun dalam keadaan tak sedar. Nak bagi tahu adilnya Nabi Sulaiman. Sampai semut pun kenal. Boleh faham? Tapi sekarang zalimnya pemimpin sampai semut pun takut. Kemudian, kalau Nabi Sulaiman terpijak, berdosa tak? Tak, sebab tak sedar. Sekarang banyak tu orang buat zalim pada binatang. Kucing dalam mana? Kedai dobi. Apa jenis manusia lah. Ada dia bakar kucing. Okey. Dan ayat tadi juga Allah nak bagi tahu apa ni? Ini antara contoh Nabi Sulaiman faham. Faham apa? Cakap Nabi, cakap semut. Ayat ni panjang kan? Jadi kalau panjang, jadi lewat. Jadi kalau lewat, makan pun lewat. Jadi tak bagus. Dan kata doktor, makan tengah malam tak bagus. Jadi kita berhenti setakat ni ya. Ada soalan ke? Tak dengar? Okey. Soalan dia, adakah Nabi Sulaiman tahu semua bahasa binatang? Pendapat, ada dua pendapat. Satu, Allah hanya sebut Nabi Sulaiman faham bahasa burung. Tapi bahasa binatang lain Allah tak sebut. Tapi ada ahli tafsir mengatakan Allah bagi kelebihan Nabi Sulaiman tahu bahasa semua binatang. Cuma dia sebut dalam ayat ini faham bahasa burung saja. Kenapa? Sebab burung adalah sebahagian tentera Nabi Sulaiman. Yang lain binatang bukan tentera. Jadi Allah tak sebut. Kaum Nabi? Tak, Allah tak sebut semua. Sebagaimana manusia pun Allah tak sebut semua. Dia macam ni lah. Allah tu maha hakim, maha bijak. Jadi kalau Allah jadikan jin dan manusia sebagai tentera Nabi Sulaiman, kebijaksanaan Allah apa dia? Sekadar yang cukup lah. Tak mesti semua. Tak mesti semua. Okey, soalan. Kat media sosial sekarang dianjurkan puasa beramai-ramai sebagai tanda solidariti bersama orang Palestin. Soalannya, adakah puasa itu bid'ah? Puasa kerana nak memberi sokongan pada orang Palestin. Dia bukan bid'ah sebab puasa itu memang sunnah. Cuma yang salah ataupun yang kurang tepat ialah mengkhususkan. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang puasa betul-betul kerana Allah sahaja. Apa kelebihannya?
Dia dijauhkan daripada api neraka selama 70 tahun. Tapi syarat apa? Betul-betul niat kerana. Tapi kalau ada bercampur kerana nak bersama, itu dah tak 100% kerana Allah. Satu. Yang kedua, untuk kita bantu Palestin, tak perlu kita puasa. Betul tak? Jangan kerana ada solidariti baru nak puasa. Mana teruk sangatlah kita kan. Kalau seorang-seorang tak puasa. Kita boleh bantu dalam bentuk apa? Macam-macam, dengan doa, bagi duit kan. Bagi sokongan, sebarkan berita yang sebenar. Banyak lagi cara. Okey? Dan kalau semua pakat puasa, Israel gerun tak? Dia pun tak tahu kita puasa ke tak kan? Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم